Hello murid-murid, apa khabar semua? Anda kembali bersama Cikgu Tasha untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2. Okey murid-murid, apa khabar semua? Saya harap murid-murid berada dalam keadaan sihat. Okey murid-murid, hari ini kita akan lihat tajuk gunakan deria dalam buku teks Bahasa Melayu SJKT dalam muka surat 79. Kita akan lihat petikan yang ditunjukkan di sini dan menggunakan isi tersurat yang terdapat dalam petikan ini, kita akan melengkapkan jadual yang diberi di bawah. Okey murid-murid, jadi sebelum kita pergi kepada petikan tersebut, kita lihat dulu jadual apa maklumat yang diperlukan dalam jadual tersebut. Pertama sekali adalah tindakan Helmi sebelum makan. Tindakan apa yang dibuat? Tindakan adalah apa yang dia buat. Yang seterusnya adalah deria yang digunakan. Okey, dalam slide seterusnya kita akan melihat apa itu deria. Okey murid-murid, deria. Apa itu deria? Okey murid-murid, untuk deria adalah dalam bahasa Inggeris adalah sense. Okey, kalau kita dalam sains kita tahu deria mempunyai 5, iaitu deria penglihatan, deria bau, deria mendengar, deria rasa dan juga deria sentuh. Sama juga kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris pula senses, touch, taste, sight, hear. Yang tu semua adalah deria. Dalam bahasa Tamil pula kita cakap sebagai aimpulangal. Okey, jadi deria kita akan lihat. Kita akan baca teks ini dulu, okey? Dan kita akan melengkapkan jadual yang diberikan. Okay, jom kita mula. Ada sepiring bihun goreng di atas meja. Helmi mau makan bihun itu. Sebelum makan, Helmi perlu memastikan bahawa bihun itu belum basi. Dia perlu menggunakan derianya. Mula-mula, Helmi melihat keadaan bihun itu. Dia menggunakan deria penglihatannya. Bihun itu tidak berlendir. Kemudian Helmi menghidu bau bihun itu. Dia menggunakan deria baunya. Bihun itu tidak berbau busuk. Seterusnya, Helmi merasa bihun itu dengan lidahnya. Dia menggunakan deria rasanya. Rasa bihun itu sedap. Setelah berpuas hati, barulah Helmi makan bihun itu. Okey murid-murid, kita sudah baca petikan ini. Sekarang kita nak lihat isi tersurat yang terdapat dan juga deria yang digunakan. Tindakan yang Helmi buat dan juga deria yang dia gunakan. Okey, pertama sekali adalah melihat keadaan bihun. Untuk tindakan ini, dia telah menggunakan deria penglihatan. Setelah selepas itu, apa yang dia buat? Tengok, Helmi menghidu bau bihun. Okey, untuk menghidu bau bihun, dia telah menggunakan deria baunya. Okey, seterusnya pula, Helmi merasa bihun itu dengan lidahnya. Kalau lidah, kita akan menggunakan deria rasa. Jadi ini adalah deria-deria yang Helmi menggunakan untuk mengenal pasti, untuk memastikan bahawa bihun yang dia makan tu belum lagi basi. Okey murid.
Jadi kalau kita lengkapkan jadual yang ditunjukkan awal tadi, jadual ini akan adalah macam sebegini yang ditunjukkan. Okey, jadi tindakan yang Helmi sebelum makan dan juga deria yang digunakan. Cikgu telah mengenal pasti maklumat itu dan mengisikan jadual yang diberi dalam buku teks tadi. Okey, jadi melihat keadaan mihun, deria yang digunakan adalah deria penglihatan. Menghidu bau mihun, deria adalah deria bau, dan merasa mihun itu dengan lidahnya, ia adalah deria rasa. Okey murid-murid, selepas membaca buku teks tersebut, kita mengenal pasti maklumat tersebut, murid-murid akan melengkapkan aktiviti dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 pada muka surat 2. Okey, di sini pula cikgu akan membantu murid-murid untuk membaca dan juga fahami petikan. Selepas itu, murid-murid akan melengkapkan isi tersurat. Okey, kita mengulang sekali lagi. Apa itu isi tersurat? Isi tersurat adalah isi-isi atau maklumat-maklumat yang murid-murid dapat lihat. Boleh lihat maklumat tersebut dalam petikan yang diberikan. Okey murid-murid, sekarang kita mula. Kita baca dulu petikan ini. Lepas tu, cikgu akan bantu murid untuk menjawab 2 soalan. Okey, jom kita baca. Pada suatu malam, Fiza membaca buku. Tiba-tiba, bekalan elektrik terputus. Biliknya menjadi gelap. Fiza mahu mencari lampu suluh. Bagaimanapun, Fiza tidak dapat melihat apa-apa. Dia tidak dapat menggunakan deria penglihatannya. Fiza menggunakan deria sentuhnya. Akhirnya, Fiza berjaya menemukan lampu suluh di atas meja. Dia berasa amat lega. Okey, murid-murid, daripada petikan yang kita baca, kita tahu pada satu malam masa Fiza membaca buku, tiba-tiba bekalan elektrik terputus dan yang telah menyebabkan bilik dia menjadi gelap. Jadi sebab bilik dia sudah jadi gelap, Fiza dia nak cari lampu suluh, tetapi dia tak dapat melihat apa-apa. Kalau kita tak dapat melihat apa-apa tanpa sebarang cahaya, kita tak akan dapat menggunakan deria penglihatan. Jadi Fiza menggunakan deria sentuhnya. Jadi akhirnya Fiza berjaya menemukan lampu suluh di atas meja dan dia rasa amat lega sebab dia sudah ada lampu suluh untuk menggunakannya. Okey murid-murid, kita lihat bagaimana kita nak menjawab soalan. Okey, soalan yang diberi adalah isi tempat kosong dan ia adalah amat senang kerana semua jawapan telah pun diberi dalam petikan yang ditunjukkan. Okey, cikgu akan membantu murid-murid untuk menjawab soalan 1 dan juga soalan 2. Okey, jom kita lihat. Bilik Fiza menjadi gelap kerana. Okey, kenapa bilik Fiza menjadi gelap? Apa yang terjadi? Masa Fiza baca buku, tiba-tiba bekalan elektrik terputus dan biliknya menjadi gelap. Oh, bilik Fiza menjadi gelap kerana bekalan elektriknya terputus. Jadi jawapan nombor 1 adalah bilik Fiza menjadi gelap kerana bekalan elektrik terputus. Okey. Jadi, kalau kita punya bekalan elektrik sudah terputus, apa yang kita akan cari? Dalam jawapannya pun sudah diberi dalam petikan. Sebab biliknya sudah gelap, Fiza mahu mencari lampu suluh. Kita sudah jumpa jawapan kita. Mencari lampu suluh. Fiza mahu mencari lampu suluh.
Okey murid-murid, untuk soalan 3 dan 4 cikgu nak murid-murid cuba buat. Jawapannya pun telah diberi dalam teks yang ditunjukkan. Okey murid-murid, sampai sini saja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat fahami dan juga ikut pengajaran cikgu. Kalau murid-murid mempunyai sebarang soalan, murid-murid bolehlah letak di bawah letak dalam comment box. Dan jangan lupa untuk share, subscribe dan juga like video cikgu dan juga share video cikgu. Okey murid-murid, terima kasih.